Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca sadul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Baik, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk hari ini kita tak baca Quran pasal kita dah 20 minit kehilangan masa, tak apa. Kita tengok ayat 60 ni, kita tengok wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Saya tak baca semua, saya nak bahaskan ayat yang pertama tu, ayat 60. Baik, pertama saya akan bahaskan dari segi tajwid. Yang kedua, saya akan bahaskan dari segi i'rab. Yang ketiga, kalau ada ilmu saraf, kita akan bahaskan ilmu saraf. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama, kita bahaskan dari segi saya nak tengok masukkan apa ni? Masukkan kalau ada apa, okey. Okey, dari segi tajwid kita bahaskan huruf waw. Huruf waw sifat dia ismam, ada poncong, dan kalau dia berbaris di atas sifat dia infitah, wa. Huwa dia huruf ha keluar daripada aqsal haq dada. Wa pun sama, sifat dia ismam. Allazi isim mausul dan dia hukum tajwidnya idgham syamsiah. Dan allazi ni kalau kita perhatikan ada satu huruf lam. Sepatutnya kalimah Allah, kalau kita tengok baris kelima dekat situ, summa ruddu ilallah, kalimah Allah tu ada 2 lam. Kenapa Allazi sama Allah ada Allazi 1 lam, Allah ada 2 lam? Kerana Allah, kalimah Allah tu dia adalah apa ni? Isim yang mu'rab. Sedangkan Allazi dia hukum dia mabni, itu pasal dia taruh 1 lam, dan hukum tajwid dia tetap idgham syamsiah. Allazi dalia di bawah dhi, huruf ya tu ya isim maksurah, maka dia mad wajib dari segi tajwid dahulu ya. Ya tawaffa, huruf fa ada sabdu, itu idgham mutamasilan kerana asal sabdu 2 huruf, dan ada alif kecil itu mad asli. Mim mati bertemu dengan ba, sama-sama kita tahu dia ikhfa syafawi. Atas huruf mim, huruf dia sukunnya dibuang. Kenapa mim yang pertama huruf mim yang sukun tu dibuang? Kerana ditakuti kita baca izhar. Dan ikhfa syafawi bacaannya sama-sama kita tahu ada 4 ciri. Bibir tak boleh rapat, lidah tak boleh kena langit-langit, dikekalkan dengung dia, bacaannya sifatnya antara izhar dengan idgham. Bil-laili. Perkataan al-laili dia pun ada 1 lam. Al-lazi sama al-laili ni ada 1 lam tapi tetap idgham syamsiah. Dia tak sama dengan kalimah Allah. Kalimah Allah tu baris yang kelima ada perkataan summa ruddu ilallahi, Allahi, ilallahi. Ilallahi tu ada alif lam lam ha, dia ada 2 lam. Jadi kalimah yang baris pertama tu al-lazi sama al-laili tidak ada 2 lam. Kerana al-lazi tu isim mausul, hukum dia mabni. Sedangkan al-laili dia tak ada 2 lam kerana dia zaraf. Menunjukkan masa. Jadi dia tak ada 2 lam. Al-laili, okey. Jadi lam ya mati di atas la itu harful lin, lembut. Wa ya'lamu, ni adalah fi'il mudhari', ma tu isim mausul. Dia bacanya 2 harakat, dia mad asli. Jarah, huruf ra baca tebal, tafkhim, huruf ha tu sifat dia hamas, jarah. Tum mim mati bertemu dengan ba sama juga ikhfa syafawi. Bin nahar,
Okey, bin nahar, hamzah wasal lam nun, hukum dia idgham syamsiah. Dan nun nombor sabdu tu idgham bi guna musyaddada. Ha alif di atas mad asli ketika wakaf jadi mad arid disukun. Ra baris bawah ketika wakaf jadi sukun sebelumnya beratas, hukum ra tu tafkhim tebal. Itu dari segi tajwid. Yang pertama, pembahasan pertama. Yang kedua ialah dari segi i'rab. Okey. Kita tengok waw harfu ataf mabni ala fathi. Wa ni adalah isim ma'rifah, dia adalah damir munfasil, ganti nama yang berpisah. Jadi ganti nama yang berpisah ni wa damir munfasil mabni ala fathi fi mahalli rafin mubtada. Dia adalah mubtada dan setiap mubtada memerlukan khabar. Allazi si mausul mabni ala sukun fi mahalli rafin, sifat lil huwa. Jadi allazi itu sifat bagi huwa. Yatawaffa ni adalah yatawaffa ni adalah fi'il mudhari marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih li'annahu fi'lun mutal akhir bil alif. Jadi yatawaffa adalah fi'il mudhari dengan makna dan dialah Tuhan yang telah melepaskan roh kamu, merihat kamu. Ini maknanya Tuhan telah kasih kita waktu malam untuk tidur. Maknanya bila kita tidur, roh kita dilepaskan daripada jasad kita, kita tak sadar. Lepas tu dikembalikan, baru kita bangun balik. Jadi, wa huwallazi yatawaffakum dengan makna dan dialah Tuhan yang telah melepaskan roh kamu, maknanya merihatkan roh kamu di waktu malam. Jadi bila kita tidur tu kita seolah-olah kita orang yang mati. Jadi roh kita keluar daripada badan kita. Jadi yatawaffa ni fa'il wa fa'il, huruf qom tu adalah damir muttasil. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Bi harfu jarin al-laili majrurun bil ba wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Dan dia adalah zaraf, tapi dia zaraf hukumnya mansub, tapi kerana ada harfu jarin, ada alif lam, maka dia termasuk dia mu'tal lahir bi alif. Ya'lamu, katanya ya'lamu adalah asal kalimah alima, ya'lamu 3 huruf. Dan dia mengetahui. Ya'lamu ni kita tahu fi'il mudhari' hukumnya marfu'. Fi'il mudhari' ada 3 jenis hukum. Satu marfu' baris depan, ya'lamu, kalau ada lan, kalau ada harfu nasbin, lan ya'lama. Kalau ada harfu jazmin, lam ya'lam. Jadi untuk fi'il mudhari' saja yang ada 3 hukum nahu. I'rab dia 3 jenis. Yang pertama marfu', ya'lamu. Kalau sebelumnya ada lan, harfu nasbin, lan ya'lama. Kalau ada harfu jazmin, lam ya'lam. Mim tu baris mati. Jadi ya'lamu ni fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zaratun fi akhirih. Kita tak habis dekat situ, tetapi kita kena tambah wa fa'iluhu dhamirul mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Jadi ya'lamu tu sebenarnya i'rabnya ma'tuf ala yatawaffa. Kerana waw tu harfu ataf. Selepas harfu ataf kalau ada isim ke fi'il, maka dia ma'tuf ala ma qablaha. Jadi ya'lamu tu fi'il mudhari' sebenarnya ma'tuf ala yatawaffa. Kerana yatawaffa tu fi'il mudhari' juga, dia marfu'. Ya'lamu pun hukumnya marfu'. Tapi yatawaffa dia tak boleh baris depan kerana dia mu'tal akhir bil alif. Tapi kedudukannya marfu' bi dhamma muqaddarah. Li'annahu fi'lun mu'tal akhir bil alif. Ya'lamu fi'il wa fa'il, dia punya fa'il damir mustatir jawazan taqdiruhu huwa, kembali kepada Allah huwa. Ma dekat sini ma isim mausul. Isim mausul dia bukan ma nafi, dia bukan ma istifham, tetapi ma dekat sini adalah ma isim mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jarahtum adalah fi'lun madin. Asalnya jaraha, jarahu, jarahat. Jarahata, jarahna, jarahta, jarahtuma, antum, jarahtum. Yang ada penambahan tum biasanya mesti fi'il madhi. Kerana fi'il mudhari tak ada tum, fi'il amar tak ada tum.
Jadi jarah tom ni fi'il madhi mabni ala sukun. Huruf ha dia baris mati. Litisalihi bidamir mutaharik. Huruf ta tu namanya damir mutaharik. Ganti nama yang berharakat. Jadi perkataan tom tu huruf ta tu lil mukhatab, orang yang berhadapan. Huruf mim tu adalah alamatu jam'i. Tunjukkan jamak. Takdiruhu antum. Bi harfu jarin. An-nahar. Waktu siang. An-nahari. Majrurun bil ba'. Wa alamatu jarhi kasratun zairatun fi akhirih. Kalau ada masa, awak bikin saja kat buku. Jangan takut, simpan saja, no problem. Nanti bila kita jumpa lagi, mungkin Januari ke, mungkin Februari ke tahun depan, baru masjid buka. Sekarang pun susah. Banyak orang kena COVID, mungkin kena lockdown lagi. Jadi sementara itu, kita jumpa dekat alam maya lah, Juria. Muka pun tak nampak macam ninja lah. Awak pakai cadar apa? Dia ketawa pun tak nampak, dia tutup muka apa. Semua member sahabat lah, semua saya je yang laki-laki kat sini. Okay? No problem. Jadi awak jangan marah-marah, Juria. Relax sikit. Okay? Semua orang sayangkan awak tau. Tunggu-tunggu awak mana Juria ni. Awak saja. Okay, jadi kalau ada masa awak boleh wahwal aziz. Dekat sini saya nak tanya. Kalau awak nak jawab, awak boleh unmute. Awak boleh jawab. Baik, kita tengok baris kedua. Baris kedua sikit. Ya ba'athukum fihi liyuqda ajalum musamma. Perkataan musamma. Perkataan musamma. Okey, saya nak tanya. Siapa nak jawab, awak unmute saja. Okey. Saya nak tanya. Ajalum, yang pertama tu mim sabdu. Yang kedua, ada mim sabdu lagi, musamma. Boleh tak jelaskan, mim yang pertama sabdu tu mim apa? Yang kedua, mim yang bersabdu mim apa? Siapa nak cuba jawab? Perkataan musamma, ajalum musamma. Mim yang pertama tu, mim sabdu tu mim apa? Yang kedua, siapa nak jawab? Al-Guna, Ustaz. Dengar. Siapa nak Tu jawab? Ma'al-Guna. Yang mana? Yang mim yang pertama, idgham ma'al-guna. Okey, mim yang kedua? Musyaddad. Idgham bi guna musyaddada. Kalau kita wakaf, apa hukumnya? Musamma? Wakaf jadi apa ni? Mat iwat Mat iwat. Jadi kat situ musamma ada dua hukum lah. Satu idgham bi guna musyaddada. Lagi satu kalau kita wakaf mat iwat. Okey, baguslah. Okey, jadi ada pertanyaan tentang bab ni. Baik, saya nak masukkan satu bab dekat sini, saya nak keluarkan satu slide. Mungkin slide ni boleh kita bincang-bincang sikit lah. Saya tengah cari dia punya slide, okey? Awak tunggu sekejap Kat mana slide yang saya dah simpan ni, okey. Okey, saya akan bawakan satu perbandingan Rasam Osmani. Sekejap. Nanti kita jadi, saya nak tunjukkan slide, kita bincangkan slide ni, okey? Saya tengah cari, pasal saya ada dua video, satu depan, satu belakang, ada dua. Saya nak cari slide yang saya nak tunjukkan pada awak. Okey, sekarang saya nak tunjukkan slide ni lah. Okey, sekejap. Okey, sekarang saya nak share. Tak tahu Juria boleh nampak tak kalau saya share video ni? Juria boleh nampak yang share video ni? Tak nampak. Boleh nampak tak yang saya share ni sekarang? Awak semua nampak tak? Awak boleh unmute? Nampak. Nampak, Okey. Ustaz. Okey, saya nak bahaskan. Nampak. Okey. Nampak. Saya punya typing salah. Satu rasam imlai bawah rasam imlai. Sepatutnya atas rasam imlai di bawah rasam Osmani. Saya salah type. Okey, semua nak bahaskan dia punya kalimah bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan dia tidak ada nombor satu, ayat nombor satu. Kat bawah ni bismillahirrahmanirrahim. Ini kita dah bahas minggu lepas kan? Tak ada. Belum pernah bahas. Belum. Dah pernah. Apa bezanya rasam imlai sama rasam Osmani? Kalau kita perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim ni dia tak ada nombor satu, tapi yang kat bawah Bismillahirrahmanirrahim ada nombor satu. Okay, dekat atas ni imlai ni,
Ini kalau orang yang sembahyang di Mekah, mazhab Maliki dengan Hambali, mereka tak baca bismillah. Itu pasal bismillah tak turun nombor 1. Kalau kat Mekah, Madinah, mereka terus Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillah tak baca. Tapi yang sekarang ni, bawah ni bismillah ada nombor 1 kerana ni pandangan ilmu nahu dan mazhab Syafi'i. Bismillah tu termasuk suratul Fatihah. Itu pasal bismillah ada nombor 1. Okey. Tapi pembahasan dekat sini masalah boleh tak kita pakai rasam imla'i lagi ataupun tak boleh pakai. Jawapannya masih boleh pakai, tapi orang yang nak ajar rasam imla'i ni mesti nak faham kaedah-kaedah rasam imla'i. Kerana kalau kita gunakan yang ke atas ni, nampak tak cursor ni? Nampak tak semua? Nampak. Okay. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Alham. Kalau kita baca wasal, dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alham. Kerana alif ni pada atas. Ini masalah dia. Kalau bawah ni kita baca Bismillahirrahmanirrahim milham kerana hamzah wasal. Dan perbandingan antara rasam imla'i dan Usmani kalimah Allah. Kalimah Allah ni atasnya alif tak ada hamzah wasal sedangkan kat bawah ni ada hamzah wasal. Dan Allah ni atas tu ada alif rumat Allah panjang kan. Dekat sini tak ada. Jadi kalau kita ajar murid, kita cakap Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa baca panjang sedangkan tak ada tanda panjang? Macam mana kita nak terangkan pada murid? Siapa nak jawab? Dia nak bezakan dengan Tuhan Lata dan Uzza kan Ustaz? Tapi dekat sini kenapa dia ni ada tak ada tanda alif. panjang? Tak ada. Kenapa? Ditiadakan anak sezaman apa? Tuhan Yahudi lah, dia nak bezakan, is it because of that? Tak salah lah. Tapi Quran lama nampak dia punya mat kan? Nampak. Tapi bawah ni tak ada. Ya. Macam mana kita nak terangkan yang Allah ni baca panjang? Macam mana kita nak terangkan murid, ini kena kalimah Allah ni kena baca panjang. Kenapa? Walaupun tak ada tanda mat. Asalnya dia ilahun. Yelah, itu kita tahu. Itu kita tahu. Betul kalau terangkan budak-budak dia dari segi nahu, tapi diorang budak-budak. Awak mengatakan yang kalimah Allah ni, asal kalimah Allah saja kena baca 2 rakaat kerana dia lafdul jalalah. Lafaz yang Kalimah yang agung. Lafaz yang diagungkan. Yang diagungkan. Okay. Jadi itulah nak terangkan ini. Tapi saya nak sharekan sebenarnya ada satu bab nak share lah. Sejak saya nak share lain barang, nanti saya masukkan pada lain barang. Pasal ini banyak sangat. Okay. Okey, tak apa, kita kembali kepada kita punya kitab Quran. Nanti kita bahaskan waktu. Ya, siapa nak tanya dalam Quran ni dari segi i'rab, nahwu ke, muka surat 60 sampai 68, nak tanya apa perkataan yang awak nak tanya kat sini? Muka surat ke ayat 60 Ustaz? Ayat 60 sampai habis lah, satu muka page tu. Siapa nak tanya dari segi nahwu ke apa-apa boleh. Al-An'am Al-An'am ayat 60 tadi yang kita baca tadi. Nak tanya apa kalimah-kalimah yang awak rasa nak clarify ke apa? Ada nak clarify apa? Tadi sini ada perkataan itu lah. Ada nampak tak perkataan itu? Itu ni baca. itu. Ayat Tadi mana ada baca? Oh, tapi dalam ayat ni kita ada bab perkataan hamzah wasal Itu ni. yang bab tu. Tadi ada tak? Sudah saya tengok Okeylah, ini leceh sikitlah Jadi kita masuk nahwu macam mana? Okay, kita masuk nahwu nanti lambat, tak apa. Kita masuk nahwu. Muka surat apa? Nahwu. Nahwu 3. Juz yang ketiga lah. Saya tengok nanti Ke surat 90. Ke surat 90. Sambung. Surat 90. 90. Okey. Surat 90. Saya dah jelaskan tentang awak punya yuran tak? Belum boleh bayar. Pasal apa? Bulan 3 kemarin kita kurang berapa hari? 3 minggu ke 4 minggu yang kita tak belajar. Pasal 13 hari bulan Mac dah COVID.
kita baru belajar sekali lepas tu tutup. Macam ada 4 minggu dalam bulan Mac. Jadi bulan Julai ni kita gantikan semua waktu tu. Kita punya bayaran bulan 8 lah. Okey. Jadi kata masjid dah agree macam gitu. Okeylah. Sekarang kita muka surat berapa? Muka surat 90 Ya. Masih dalam bab Baqiyatul Jawazim. Juria dapat tak? Juria? Ya. Dengar? Dengar tak? Muka dengar. Suara kuat. Okey. Ya. Muka je tak nampak. Awak tak nampak orang tapi orang semua nampak awak. Itulah masalah dia tu. Play cheat dia tu. Nanti awak cek balik awak punya handphone. Mungkin ada benda-benda yang awak tak on lah. Saya nampak tu tapi saya takut nak picit ada macam gambar kamera dah tu ada macam arrow ke atas satu ke bawah. Saya rasa mungkin pasal tu tapi saya takut nak picit nanti hilang. Tak apa nanti lain kali saya try. Saya takut nak picit tu. Nanti awak dengan suami awak try meeting dengan suami awak Zoom. Lepas tu awak main-main lah tengok macam mana. Dengan suami saya nampak Ustaz tapi suara tak ada, pelik. Kalau suami saya nampak dah cuba. Saya dah cuba dengan dia. Dia nampak tapi suara tak ada. Itu heran pula. Yang ini dengar suara orang tak nampak, orang nampak saya. Ini macam mana ini? Samsung ni phone. Awak dah dapat 600 beli inilah laptop satu. Saya ada laptop tapi laptop kan ada nak gunakan SIM tak? Laptop saya ada tapi tak tahu nak macam mana. Takut macam mana tu. Kalau laptop awak dah ada wifi, ada wifi kan? Semua laptop ada wifi apa? Ada internet apa? Saya ada. Awak install lah, install Zoom lah. Dah saya dah install juga. Saya dah install tapi tak dapat. Saya pun tak tahu kenapa. Nanti saya try lagi lah. Pasal ni baru orang rumah baru beli pasal nak Zoom ni lah ni. Okay, tapi kita perlu explore lah kan. Tapi tak apa. Awak ada anak-anak atau menantu-menantu yang boleh bantu tak? Tak ada lah, anak-anak saya semua kerja, tak ada gini, semua kerja shift susah diorang nak spend dengan time dengan saya. Dia ajar diorang pun tak pernah Zoom kan. Mak saya tak pernah Zoom lah, mak kata diorang tak ada pakai Zoom. Awak ada cucu-cucu yang boleh bantu awak Zoom tak? Cucu. Biasanya cucu pandai. Cucu? Cucu menantu pun tak ada Ustaz. Menantu pun tak ada Ustaz. Allahuakbar. Anak saya dah 32 tahun. Banyak orang minang tapi dia tak nak kahwin. Itu masalahnya. Kalau tak ada cucu, tak ada menantu. Panggil dia, cakap tolonglah mak ni dengan ni. Kalau mak dah okey, mak suka sekali. Tolong. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 90, hal hadil adawat. Itu tadi? Itu. Ya. Boleh. Boleh kita teruskan Hal hadil adawat jazimatu asma'un wa ma hukmuhu. Dia cakap, adakah huruf-huruf yang dekat atas tu huruf-huruf jazam, adakah dia isim dan apakah hukumnya? Yang kat tengah-tengah tu. Sekejap Ni ada bunyi apa? Bunyi air bocor ke apa? Okey, sekarang saya dah mute semua. Kadang-kadang kena sabar juga dengan ini, dengan Zoom ni. Apa Ustaz? Adakah ia isim dan apa? Okey, adakah huruf-huruf yang di atas tu, yang kita belajar minggu lepas, Izma, Man, Muhammad, tu semua kan mata kan? Adakah bekas huruf-huruf yang huruf-huruf jazam tu yang kita belajar tu, adakah dia isim? Kalau dia isim, apa hukum dia? Okey? Jadi jawapannya, hazil adawatu, maknanya adawat sebenarnya huruf-huruf ini kullaha, semuanya ke atas tu semua ini adalah asmaun, semuanya isim. Semua isim illa melainkan in wa izma, highlight in wa izma. In wa izma ni kalau kita tengok dekat atas tu, dekat buku kita ke atas tu yang bulatan pertama ada in wa izma, kena highlight lah. Itu dua tu illa in wa izma fa innahuma, sesungguhnya keduanya itu harfani, huruf. Kalau kita tengok kitab kita muka surat 90 ke atas sekala ada yang bulatan pertama wa highlight in wa izma, bawahnya man, bawahnya mahma. Itu semua kita nak bahaskan. Jadi dia cakap ke atas tu in wa izma fa innahuma, sesungguhnya keduanya harfani, bukan isim, huruf. Wa hukmuhuma, dan hukum dia
adalah al-bina, mabni. Jadi mabni ala sukun, mabni ala sukun dua-dua. Al-ibna'u. Daiman, sentiasa. Dia mabni. Dia bukan mu'rab. Dia tak mu'rab, dia mabni. Illa, melainkan ayan. Ayan ni kalau kita tengok dekat atas tu ada bulatan isma, nombor 2 man, nombor 3 mahma, nombor 4 mata wa ayana, nombor 5 ainama wa anna. Kaifa penghabisan tu? Ayun. Dia boleh baca ayun, dia boleh baca ayan, dia boleh baca ayin. Yang ayan ni fa innaha mu'rabah. Maknanya perkataan ayun tu boleh baca fi ayu, fi kalau ada fi ayyi. Kalau ra'aitu ayya, maknanya ayun, ayan, ayin ni mu'rab. Kalimah ayun tu dia mu'rab, dia berubah-ubah. Okey? Itu maksud dia. Okey, kita baca bawah ni. Wa mata yajibu an taqtarina alfa bijawabi syarat. Mata, bilakah yajibu diwajibkan an bahawa taqtarina bertemu alfa, huruf fa. Bertemu huruf fa, huruf fa ni, huruf fa. Alfa maknanya huruf fa. Untuk menjadikan dia jawab syarat. Jawab syarat. Saya ulang lagi sekali. Bilakah diwajibkan bahawa bertemunya huruf fa untuk menjadikan bijawab syarat. Maknanya sebelum jawab syarat tu ada huruf fa, maka. Dengan makna maka. Baru ada jawab syarat. Baik, kita tengok jawapannya. Yajibu an taqtarina, bahawa bertemulah huruf fa untuk menjadikan bijawab syarat. Jadi huruf fa ni selepasnya ada jawab syarat. Idza kana, apabila ada jawapan al-jawab. Okey, highlight yang pertama jumlatul ismiyah. Kalau dia jumlatul ismiyah. Highlight. Okey, kita bahaskan jumlatul ismiyah ni mislu. Highlight jumlatul ismiyah. In. Ini harfu jazmin. Harfu jazmin. Jadi kat sini yang kita belajar yajzimu fi'lain ni. Okey, dia menjazamkan dua fi'il mudhari'. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Okey. Jadi in takhdum. Jadi in jika engkau berkhidmat akan watanaka, watan maknanya negara kamu. Jika engkau berkhidmat akan negara kamu. Ini highlight fa ni. Fa ni menunjukkan jawab syarat. Huruf fa jawab syarat. Ni huruf fa ni, highlight fa ni. Kerana ada perkataan in jika. Dalam Quran kita akan jumpa in, ayat tu mesti ada fa. Jadi jika engkau berkhidmat akan negara engkau, akan negeri engkau, maka engkau adalah orang yang ikhlas. Fa anta mukhlisun. Jadi yang dikatakan jumlatul ismiyah tu ialah mubtada wal khabar. Mana mubtada wal khabar? Anta mukhlisun. Anta mubtada, mukhlisun khabar. Jadi dekat sini awak highlight in, dekat awal tu ada in, ini fi'il syarat. Maka huruf fa tu namanya fa jawabiyah, fa jawab syarat. Saya ulang lagi sekali. Jika engkau berkhidmat akan negara engkau, kalau kamu buat perkhidmatan negara untuk negara engkau, maka engkau seorang yang ikhlas. Tapi kat Singapura kena panggil NS, bukan ikhlas, paksalah. Tapi ini untuk negara Indonesia agaknya. Mereka suka khidmat dengan negara mereka dan mereka orang ikhlas kerana negara. Okey? Singapura ni susah sikit lah, tapi okey. Okey, ada orang tak suka NS tapi kena paksa juga. Mak nangis-nangis, anak masuk NS kan. Kena paksa budak-budak tu nak masuk NS kerana kalau tak masuk NS, diorang tak tahu macam nak cuci jamban. Anak-anak sekarang. Jadi kat sini awak kena like in. In adalah huruf fi'il syarat. Lepas tu fa jawab syarat. Nanti dalam Quran kita akan jumpa ada perkataan in, lepas tu ada jawapan dia.
Fa innaka, banyak macam gitu Okey, itu yang dikatakan dia masuk bertemu dengan jumlah ismiyah iaitu anta mukhlisun, mubtada wal khabar. Yang kedua, dalan ala talab. Dalan ala talab, dalan maknanya menunjukkan, dan dalan tu maknanya menunjukkan di atas tuntunan. Talab maknanya tuntunan, tuntutan. Boleh tuntutan menunjuk atas satu suruhan atau perintah. Okey. Jadi kalau tuntutan ni biasanya selepasnya fi'il amar. Okey, kita lihat dia punya contoh mislu in. Jadi in ini mesti ada kat sana jika. Kerana dia in ni dia masuk pada fi'il mudhari' itu baris mati. Dan jika kamu menghendaki akan kejayaan, jika engkau menghendaki kejayaan, sekejap Saya kena tutup pintu lah. Rumah saya ni, bilik saya. Saya ngajar ni kat dalam bilik. Saya kena tutup pintu pasal orang rumah saya ada ngajar ngaji. Makcik-makcik kat luar tu. Okey, dengar tak? Jadi dia ajar kat luar, saya ajar kat dalam bilik saya. Jadi dia tak dengar saya pun tak dengar dia. Okey, makcik-makcik kalau ngaji dia pekik macam apa. Meow. Tak ada. Yang marah Jadi saya tak nak dengar dia punya ada orang boleh sebut miau. Tapi kadang-kadang dia tak jadi bunyi miau, dia ngiau. Baik, kita terus. Okey, kita terus. Nombor 2 menunjukkan atas tuntutan atau fi'il amar. Kita tengok contoh dia, mislu in turidil najah. Perkataan turid tu sebenarnya huruf dal tu baris mati. Arada yuridu anta turidu, bila kita matikan huruf dal, waw dia kena buang, ya dia kena buang. Asal kalimah dia gini. Anti turid, anta turidu. Anta turidu bila masukin asalnya ni macam ni, turidu. Anta turidu bila masuk in, ini huruf yang menjazamkan fi'il mudhari', baris mati ni kena buang. Jadi bacanya turid ni kena buang ya ni. Okey, dia kena buang huruf ya tu kerana jadi jika engkau Ustaz cakap mesti selepasnya in mesti amar kan? Bukan. Selepas in mesti fi'il mudhari' baris mati dulu. Pasal in harfu syartin. Huruf syarat. Yang fi'il amarnya penghabisannya. Jika kamu mengendaki kejayaan, maka ini fi'il amar je ni, tuntutan. Maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh. Yang ijtahid tu yang dalan ala talab, menunjukkan atas tuntutan. Maknanya jika engkau mengendaki kejayaan, fa tu fa jawabiyah. Jadi tuntutannya ialah, suruhannya ialah ijtahid. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh. Faham tak maksud dia? Biasanya dalam Quran kita jumpa perkataan in, dia namanya in ni harfu syartin. Biasanya selepas in nanti 2-3 perkataan awak jumpa fa. Fa tu maknanya fa jawabiyah. Jawab daripada perkataan in. Jika engkau buat gini, maka engkau kena gini, macam itu. Jika engkau mengendaki kejayaan, maka tuntutan dia ialah engkau bersungguh-sungguh. Jadi yang dia cakap fi'il amar dia ialah ijtihad selepas fa tu. Pembahasannya ialah selepas huruf fa. Baru ada tuntutan. Kesimpulan dia ginilah, kalau kita baca Quran, nanti kita jumpa perkataan in kan? Nanti kita baca, nanti ada perkataan fa. Fastaghfiru fa innaka ghafurur rahim. Jika engkau minta ampun kepada Allah Taala, maka Allah akan ampun kamu. Macam itulah. Jadi pembelajaran nahwu ni, awak tengok in, bila jumpa in saja, dia harfu syartin. Selepasnya fi'il mudhari' kena baris sukun, jazam.
Pasal pelajaran hari ini ialah baqiyatul jawazim. Fi'il mudhari itu dia jazamkan kerana ada in tu harfu syarat. Dan biasa in harfu syarat ada fa jawabiyah. Jawabu syarat, fa jawabiyah. Okey, fa yang menunjukkan jawab. Kalau kita kurang faham, kita baca lagi soalan dekat atas, minta maaf. Sin, mata yajibu, bilakah diwajibkan bahawa bertemunya huruf fa, selepas satu perkataan tu bertemunya huruf fa ni adalah jawab syarat. Tu dia kat atas tu. Itu pembahasannya yang sin tu, bilakah diwajibkan bahawa bertemunya huruf fa menjadi jawab syarat. Jadi selepas fa, huruf fa, maka ada jawab syarat. Okey? Macam contoh pertama tau, jika engkau berkhidmat dengan negara engkau, maka engkau seorang yang ikhlas. Contoh kedua, jika engkau menghendaki kejayaan, maka fa, highlight huruf fa tu, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh. Baru dapat kejayaan. Jadi selama ni kita baca in, kita tak tahu in tu apa. Kalau jumpa in, dia mesti namanya harfu syartin, huruf syarat. Dan selepasnya ada fi'il madhi, kadang-kadang fi'il mudhari'. Tapi kebanyakan dia kalau dijumpa fi'il mudhari' tu kena baris mati, jazam. Kerana tajuk pembahasan kita ialah baqiyatul jawazim. Okey. Baik, kita terus. Batuk. Sekarang nombor 3, bulatan 3, fi'lan jamidan. Maknanya perbuatan yang agak mabni. Jamid maknanya yang keras, yang tetap, yang tidak berubah. Jamidan maknanya yang beku, yang tidak berubah, yang keras. Okey. Jadi kata kerja yang jamid. Okey, kita tengok. Misalnya dia masuk pada fi'il madhi. In, jadi in ini boleh masuk pada fi'il mudhari'. In ini fi'il dia huruf syarat boleh masuk pada fi'il madhi. In ghadibta, jika engkau marah, jika engkau marah, kalau engkau marah, jika engkau marah, falaisa akhan mukhlisan, maka tidaklah saudara kamu ikhlas kepada kamu. Kalau kita marah-marah, kita pun rasa tak ikhlas. Saudara kita pun tak senang. Okey? Inilah tak nak jumpa dia, asyik marah-marah je. Macam tak maulah, tak nak. Malah nak berbual dengan dia. Macam gitu. Kadang kita manusia kalau orang suka marah-marah, kita pun nak hindarkan. Jadi jika engkau buat melakukan kemarahan, faidha ghadibta falaisa akhan mukhlisan, maka tidaklah. Laisa tu adalah namanya fi'il jamid. Kita belum belajar. Nanti nak dekat akhir-akhir buku 3 ni kita belajar fi'il jamid. Macam laisa kamisli, ini lasta. Lasta. Tidaklah. Ini fi'il madhi. Akhan, saudara engkau tu mukhlisan, jadi orang yang ikhlas. Maknanya kalau kita marah-marah, saudara kita tak ikhlas dengan kita. Itu menunjukkan fi'lan jamidan. Jadi mana fi'il yang jamid ialah perkataan laisa. Lasta. Asalnya laisa. Laisa tiada. Okay, yang keempat ialah fi'lan masbukan bima. Fi'il yang masbukan didahului sebelum fi'il tu ada huruf ma. Batuk Maknanya sebelum fi'il mudhari' ada huruf ma. Okey. Ma ni ma apa? Kita tengok contoh. Fi'lan maknanya perbuatan masbukan yang didahului bi ma, dengan huruf ma. Ma ni ialah dengan makna sesuatu. Baik, kita baca dulu contoh. In ghibta, jika engkau hilangkan diri, asalnya ghaba, ghabu, ghabat, ghabata, ghibta, ghibtuma, ghibtum. Jika engkau hilangkan diri, jika engkau gaib, jika engkau telah gaib, fama,
maka tidaklah kami menanyakan tentang diri kamu. Ma ni tidak, ma nafi. Jadi sebelum fi'il mudhari' ada ma. Maknanya tidak. Maknanya jika engkau tiada, jika engkau menghilangkan diri, jika engkau tiada, maka tidaklah kami menanyakan tentang diri engkau. If you are not around, we cannot ask what are you doing. Maksudnya gitulah. Faham tak ni? Tapi Juria tak datang, semua orang tanya. Nampak tak? Maknanya semua sayang dengan awak tau. Yang marah-marah. Kalau awak marah, nanti problem nanti. Saya tak marah lah Ustaz. Saya orangnya tak marah-marah lah. Jawab Cuma juga. tak sependapat je. Itu je. Oh. Sayang semua uti-uti Ustaz semua sayang. Siapa tak sayang. Tapi Masa kalau, nak jumpa je selalu. okay, tak apa. Tapi kalau awak join Zoom kan, at least awak dapat belajar kan? Daripada Yelah, itu tak dah belajar. tentu. Tapi tak samalah fokusnya Ustaz. Yelah, fokusnya tak sama pasal awak punya video ada masalah. Jadi hati awak sakit hati dengan itu masalah video. Nanti boleh beli yang bagus-bagus lah. Dah ada belum explore. Dah ada dah. InsyaAllah nanti saya explore lah biar habis. Saya rasa, Nak mengaji ni pasal. saya rasa boleh tau. Boleh sengaja awak tak salah tekan ke. Kalau awak problem awak dengan awak punya komputer, awak close the thing, power close, awak on balik, nanti boleh. Mungkin awak tertekan salah. Bila dia off, Mungkin. power, nanti awak on balik, everything in order. Nak beli ni, orang rumah baru beli ni. Nak pasal Zoom ni pasal. Tak boleh. Nak beli ni. Beli. Okay, Tapi belum nak inilah. Cuba explore nanti insyaAllah. hati-hati kalau explore meletup. Baik, kita terus. Macam-macam. Okay, kita terus. Fi'lan yang kelima ni, fi'lan kata kerja. Masbukan yang didahului, sabaqa didahului dengan perkataan qad. Jadi sebelum fi'il madhi atau fi'il mudhari' dia ada qad. Qad ini maknanya sesungguhnya. Okay, kita tengok contoh. Man addabaka, maknanya orang yang mendidik engkau itu, addabaka maknanya orang yang mendidik engkau. Man, mana siapakah orang yang mendidik engkau? Man ni orang yang lah pasal hadis mausul kan. Man, tapi man dekat sini man jawazim Orang yang telah mendidik engkau itu, maka sesungguhnya sa'a fi salahika. Maka sesungguhnya apa ni? Sesungguhnya dia telah berusaha sesungguhnya dia telah berusaha di dalam memperbaiki diri kamu. Orang yang mendidik kamu itu, man addabaka, orang yang telah mendidik kamu itu, maka sesungguhnya faqad, sa'a ni fi'il madhi, sebelumnya ada qad, maknanya sesungguhnya kita dah belajar tanda-tanda fi'il madhi ialah qad. Jadi sa'a tu telah mendidik, telah berusaha. Sa'a tu maknanya telah berusaha. Orang yang telah mendidik engkau, fa, maka sesungguhnya sa'a dia telah berusaha di dalam memperbaiki kamu. Salihika. Salih maknanya memperbaiki diri kamu. Okey. Jadi dekat sini man pun fi'il syarat, huruf syarat, ada fa ni fa jawabiyah, tapi selepasnya ada qad. Nanti kita jumpa, kita baca Quran, kita akan jumpa benda-benda ni, saya akan terangkan kat mana, okey? Kita relax dulu. Sekarang kita belajar ni lah. Highlight aja lah. Ada man sama fa. Ada in, ada fa. Baik, kita terus yang seterusnya. Fi'lan. Fi'il yang didahului oleh lan. Bilan. Lan ni harfu nasbin. Jadi sebelum fi'il mudhari' tu ada harfu nasbin. Contoh dia. In tukhlis. Jadi ini harfu jazmin dan harfu syarat, fi'il syarat. Jika engkau ikhlas, tukhlis, akhlasa yukhlisu tukhlis. Jika engkau berlaku ikhlas, maka tidak sekali-sekali kamu menyesal. Tandama. Jadi lani harfu nazbin tandama.
Jadi kalau kita bikin satu perbuatan, kita belajar, kita sedekah, kita tolong orang, jika kamu ikhlas dalam itu yang awak bantu orang ke siapa, maka kamu tidak akan menyesal. Falan tandama. Asalnya anta tandamu bila masuk lan. Jadi fi'il yang didahului oleh huruf lan. Jadi sebelum lan ni ada fa. Fa ni namanya fa jawabiyah. Jawab daripada in tukhlis. Pasal ini bila kita terjemah ada dua makna. Jikalau engkau ikhlas atau jika engkau ikhlas, maka engkau tidak sekali-sekali menyesal. Itu maksud dia. Jadi bila kita belajar Nahu ni, bila kita baca Quran, kita ambil perhatian sikit tentang kalimah in. Lepas tu tengok ada fa tak? Macam itu. Jadi lama-lama kita faham apa yang kita belajar Nahu tu, kita masuk pada pasal Quran ni kita akan baca semua hidup. Kadang-kadang kita tahu kita baca in ni apa, fa ni fa apa. Ada fa arfu ataf, ada fa sekarang kita belajar fa jawab syarat, ya. Fa sababiyah pun. Baik, yang seterusnya fi'lan masbukan bilan habisnya. Jadi fi'lan masbukan bi harfi tanfis. Fi'il mudhari' yang didahului dengan huruf tanfis. Okey, huruf tanfis ni kita dah belajar. Huruf tanfis ni huruf sin dan huruf saufa. Ingat tak? Dulu kita belajar saufa. Saufa. Ini yang alil qarib. Ni saufa, kalla saufa ta'lamun, sayaqulu sufaha. Huruf menunjukkan masa tu dekat lagi berlaku, saufa menunjukkan jauh lagi berlaku. Itu namanya harful tanfis. Jadi fi'il yang didahului dengan huruf tanfis. Tanfis menunjukkan jarak waktu berlakunya satu perbuatan. Sama ada dia sebentar lagi berlaku atau lama lagi berlaku. Kalau sebentar lagi berlaku, kita gunakan sin. Kalau perbuatan tu lama lagi berlaku, kita cakap saufa. Ini tanda-tanda fi'il mudhari'. Mislu. In. Jadi nun tu mati bertemu dengan hamzah wasal, dia baca inin. Jika engkau menunggu akan daku, if you wait for me, inin tazartani, jika engkau telah menunggu akan diriku, if you wait for me, fasa ashkuruka, if you wait for me, maka I will thank you very much. Fa ashkuruka. Jadi fa, selepas fa ni fa jawabiyah, ada perkataan ashkuru, ana ashkuru. Sebelum ashkuru tu ada sin. Highlight sin tu, itu sin tu harful tanfis lil qarib. Maka saya akan berterima kasih kepada engkau. Jadi sin tu namanya masuk pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya ialah ana ashkuru. Ana ashkuru maknanya saya berterima kasih. Jadi fa sa ashkuru, maka saya akan ashkuruka, berterima kasih kepada kamu. Jadi kadang-kadang kita shopping kan, jika kau tunggu aku akan terima kasih. Tapi kalau saya pergi shopping, saya duduk kat kedai kopi, minum kopi, orang rumah saya shopping. Malas nak ikut. Ikut penat kaki. Pergi 10 tempat tak pernah beli. Nanti kembali balik bawah baru beli. Tadi tak nak beli siang-siang, dah tahun baru beli. Penat. Atau macam mana. Perempuan ni nak sebir, akhirnya dah 1 jam, 2 jam, pergi tempat yang lama beli. Satu macam ni. Bukan awak lah, lain orang ini. Nanti dia dengar merajuk. Okey, akhir sekali. Fi'lan masbukan, kata kerja yang didahului bisaufa. Tadi sin, sekarang saufa. Saufa ni harful tanfis lil ba'id. Buku 1 kita dah belajar. Tanda-tanda fi'il mudhari' sin dan saufa. Menunjukkan perbuatan yang akan berlaku sebentar lagi dan lama lagi berlaku. Okey, best lah. Baik, kita tengok contoh. Mislu man. Man ini macam ketika wa may yattaqillah, wa may ya'mal, may yazra.
Ni man ini dia bukan isim mausul. Man ini bukan man pertanyaan. Tapi man ini man harfu jazmin. Kerana dia menjazamkan fi'il mudhari'. Asalnya yarzuku, bila masuk man yarzuk, yazraq. Macam kita baca man ya'mal. Man. Jadi man ini namanya harfu jazmin. Selepasnya fi'il mudhari' itu ain itu kena baris mati. Man yazra', barang siapa yang menanam, bijian, fasaufa yahsud, maka satu hari dia akan, tak tahu bila, lama lagi. Saufa ni satu perbuatan yang lama lagi. Pasal hari kalau tanam kacang bukan besok boleh makan, lagi 3 bulan baru kita boleh panen, baru boleh tuai dia. Yahsud maknanya kita boleh menuai. Dengan maksud barang siapa yang menanam, fa, maka jawab dia, fa jawabiah ni, saufa yahsudu, maka dia akan menuai. Kalau dia tak menanam, macam mana nak menuai? Jadi kalau kita baca huruf in dalam Quran, man, ini semua kena cari dia punya jawab syarat fa. Biasa ada fa. Dan fa ni masuk pada yang pertama jumlah ismiyah. Jadi fa ni masuk pada fi'il amar. Fa ni masuk pada nombor 3 pada fi'il jamid. Yang bawah terus ni masuk pada ma, qad, lan, harfu tanfis, harfu lil ma'in, saufa. Okey, kesimpulan dari pelajaran buku 3 ni, kalau kita baca Quran, kita lebih arif sekarang tentang in. Jadi kalau jumpa in, orang tanya in ni apa? Harfu syartin. Huruf syarat. Selepasnya ada fi'il mudhari' baris mati. Dan selepas tu mesti ada fa jawabiah. Kalau jika engkau belajar, maka fa engkau akan berjaya. Macam gitu maksud dia. Okey, kita kasih habis bab ni. Okey. Soal. Ini important subjek jugalah. Okey, kita baca muka surat 91. Ma hukmul mudhari'? Apakah hukumnya fi'il mudhari'? Ma hukmul mudhari'? Apakah hukumnya fi'il mudhari'? Idza, jika waqa'a, jatuhnya pada jawaban. Jadi apa hukumnya fi'il mudhari'? Apabila kedudukannya waqa'a ni jatuh atau kedudukannya dia menjadi jawaban, jawab li talib. Yang pertama li talib tuntutan, ada fi'il amar. Kal seperti fi'il amar, kal amri seperti fi'il amar. Wan nahi, nahi maknanya dan tegahan. Yang ketiga wal istifham, pertanyaan. Jadi dekat sini ada li talab. Talab maknanya tuntutan yang pertama. Highlight perkataan talab, jawab talab. Yang kedua dia ada fi'il amar, kal amri, dia ada fi'il amar. Dia ada yang ketiga ada tegahan, larangan. Kalau ada suruhan ada larangan. Yang akhir ada pertanyaan. Istifham, pertanyaan. Baik, kita baca jawapannya. Hukmul fi'lun mudhari', jika ada fi'il mudhari'. Hukum fi'il mudhari' jika terjadinya jawab bagi tuntutan li talab, kal amri seperti fi'il amar, seperti larangan, tegahan, ini nahi tegahan, dan pertanyaan. Annahu, sesungguhnya fi'il mudhari' itu yakunu majzuman. Maka fi'il mudhari' itu dibariskan sukun, jazam. Jadi kalau di awalnya ada fi'il amar, fi'il mudhari' itu kena baris mati. Maksudnya gitu. Kalau ada nahi, fi'il mudhari' dia tu pun kena baris mati. Kalau ada soalan, pertanyaan, istifham, fi'il mudhari' pun kena baris jazam. Kerana dalam sekarang kita belajar baqiyatul jawazim. Okey, mislu. Atik. Jadi atik ni adalah tuntutan fi'il amar. Jadi kalau dimulakan fi'il amar, kalau satu ayat tu ada fi'il mudhari' itu kena baris sukun. Contoh je, atik ni maknanya hendaklah engkau taat. Ini fi'il amar, tuntutan li talab.
Nombor 1 yang ke atas dulu. Talab maknanya tuntutan, fi'il amar. Jika engkau taat, Rabbaka akan Tuhan kamu. Jadi awal perkataan ati' itu adalah fi'il amar. Kalau ada fi'il amar di awalnya. Ati' Rabbaka, hendaklah engkau taat akan Tuhan kau. Jadi jawapannya tafuz. Ini fi'il amar, fi'il mudhari'. Tafuz ni adalah fi'il mudhari' yang kena baris mati. Huruf zai dia tu baris mati, asalnya tafuzu. Bila di awalnya ada fi'il amar, maka fi'il mudhari' itu kena baris sukun. Pasal kadang-kadang kita baca Quran, kita tengok fi'il mudhari' baris sukun ni, kenapa dia jazam? Tak ada harfu jazmin. Maknanya kita belum belajar dalam nahu yang lebih tinggi sikit. Oh, kerana di awalnya ada fi'il amar. Maka fi'il mudhari' itu kena baris mati. Walaupun tafuzu kena baris sukun, tidak ada harfu jazmin, tapi fi'il mudhari' itu kena baris mati kerana di awalnya ada fi'il amar. Jadi ati' dalam kau taat akan Tuhan kau, engkau berjaya atau engkau tafuzu, faza yafuzu, engkau mendapat dengan pengampunannya. Maka engkau akan berjaya dengan pengampunan Allah SWT. Kalau kita taat akan Tuhan, taat pada Tuhan kau, maknanya jika engkau taat pada Allah Taala, maka engkau berjaya, selamat di dalam pengampunannya. Dalam Quran ada tak? Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana. Tahu tak surah Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ada perkataan qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Fi'il mudhari' itu yubayyin itu baris mati. Pasal di awalnya ud'u. Qalu Ayat berapa Ustaz? Quran ayat 70. Page 19 surah Al-Baqarah. Nanti awak jumpa dia punya ayat surah Al-Baqarah qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Yubayyin tu fi'il mudhari' yang baris mati kerana ada perkataan ud'u. Ayat dia berbunyi qalu, mereka berkata ud'u tu fi'il amar. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Banyak dalam Quran macam tu. Ada fi'il amar, lepas tu ada fi'il mudhari' yang baris mati. Ini dalam bab jawab syarat lah. Jadi contoh pertama dekat sini ati' rabbaka tafuz. Awak highlight perkataan tafuz. Kenapa tafuz fi'il mudhari' tu zai tu baris mati? Kerana di awalnya ada ati'. Yang kedua, la tadnu, janganlah kamu dekatkan diri kamu daripada mina daripada. Tadnu ni maknanya ada huruf waw dah kena buang. Asalnya anta tadnu. Ada waw huruf ilah kena buang kerana la ni la nahya wa jazmin, harfu jazmin. Janganlah engkau dekatkan diri kamu, hampirkan diri kamu daripada orang-orang yang membuat kejahatan. Asrar ni jamak daripada syarrun, jahat. Janganlah kamu mendekati, hampiri daripada orang-orang yang membuat kejahatan. Jadi kalau kita tak dekat dengan orang-orang yang buat kejahatan, jawapannya fi'il mudhari' taslam. Taslam tu fi'il mudhari' yang mim tu baris mati. Kenapa dia baris mati? Itu jawapan daripada la tadnu. Kerana tadnu ni ada ke atas tu, kalau kita baca lagi sekali soalan ke atas, ma hukmul mudhari' idza waqa jawabu talab kal amri ani wan nahi, la nahi. Tegahan. Kalau di awalnya ada huruf tegahan, maka fi'il mudhari' itu kena baris sukun. Jadi kalau kita baca Quran, kita nampak fi'il mudhari' baris sukun, baris mati. Kena gostan balik, tengok ada tak la nahi, ada tak fi'il amar. Kenapa fi'il mudhari'nya baris sukun tetapi menyebabkan dia kenapa? Mula-mula dulu kita belajar fi'il mudhari' itu baris sukun kerana ada harfu jazmin. Betul tak? Sekarang dia tak ada harfu jazmin, fi'il mudhari' kena baris mati. Ini masalah dia lah. Tapi tak apalah, kita memang susah bahasa nahu ni. Tapi bila kita baca Quran, kita pun tertanya kenapa fi'il mudhari' ni baris mati. Sedangkan di awalnya tidak ada harfu jazmin. Okey?
Jadi perkataan la tadnu minal asrar, janganlah kamu menghampiri akan orang-orang yang membuat kejahatan. Kalau kamu tidak hampiri mereka, tidak mendekati mereka, maka kamu taslam. Kamu selamat. Dia punya mim tu baris mati. Kenapa fi'il mudhari itu mati? Kerana di awalnya adalah nahiyah. Di awalnya adalah nahiyah. Okey, sikit lagi. Lepas tu kita berhenti. Kita pun ada kelas pukul 11. Okey, yang akhir, contoh yang akhir ini ada perkataan istifham, pertanyaan. Aina, di mana? Itu istifham tu, di mana? Aina baituka, di mana rumah engkau? Jawabnya fi'il mudhari azur. Dia punya ra tu baris mati. Asalnya ana azuru ka. Di mana rumah engkau? Aku akan ziarah engkau. Where is your house? I'm going to your house. Itu maksud dia. Jadi kerana ada aina, maka perkataan azur, asalnya ana azuru, ra tu kena baris mati. Dan mudhari itu kena baris mati kerana ada aina. Aina tu kalau kita tengok dekat atas, ayat tu ma hukmul mudhari iza waqa'na jawaban li talab kal amri wan nahi wal istifham. Jadi istifham ialah aina. Di mana engkau tinggal? Aku akan ziarahi kamu. Jadi azur tu asalnya azuru. Bila ra mati kena buang waw. Zara yazuru, ana azuru. Selepas za itu ada waw. Waw tu pun kena buang kerana waw tu huruf illah. Jadi ra tu kena baris mati. Ana azuru. Okey, kalau tak faham tak apa. Nanti kalau saya dah siapkan video ni saya hantarlah. No problem. Atau kelas yang hari semalam punya kelas, saya boleh hantarkan pada awak video tu. Jadi awak boleh ulang kaji sama ayat, sama pelajaran, no problem. Kalau ni hari punya siap, maka saya akan hantar kepada awak.